Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Suka saya menyebutkan bahawa tidaklah keterlaluan apabila saya katakan bahawa pada waktu sekarang ini dan ketika ini persoalan Imamul Mahdi adalah antara perkara yang terpenting. Kenapa penting? Kerana barang siapa yang dapat bersama sekiranya panjang umur, insya-Allah, dapat bertemu dan berbai'ah dengannya, maka kita mempunyai peluang untuk mendapat rahmat Tuhan yang amat besar, iaitu masuk ke syurga bighairi hisab. Jadi tentera-tentera Imamul Mahdi ini ada gelarannya. Orang yang belajar berguru dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya sahabat. Orang yang belajar berguru dengan sahabat namanya tabi'in. Orang yang berguru belajar dengan tabi'in namanya tabi'in. Di akhir zaman orang yang bersama dengan Al-Mahdi, berbai'ah dengan Al-Mahdi, namanya adalah ikhwan, golongan ikhwan. Jumlahnya adalah sebanyak tentera Badar pada permulaannya 313. Ada yang kata 314, ada yang kata 315. Mereka ni golongan ni namakan golongan ikhwan. Jadi golongan ikhwan ni adalah golongan yang sangat-sangat tajam rasa bertuhannya, sangat-sangat dalam rasa kehambaannya, sangat-sangatlah bertakwa, sangat-sangatlah beriman. Jadi kenapa kita perlu tahu perkara ni, tuan-tuan? Sebab saya dah sebut tadi di awalnya bahawa kita ini banyak salahnya, banyak silapnya. Macam manalah caranya kita nak menebus dosa-dosa kita, kesilapan kita yang di masa silam itu. Maka kita dapat tahu, dapat perkhabaran. Rupanya di akhir zaman ini, di zaman kita ini, ada jemaah kebenaran yang mana dia menyediakan tapak, menyediakan ahli-ahli untuk diserahkan kepada Imamul Mahdi apabila zahirnya Imam Mahdi nanti. Jadi Imam Mahdi nanti bila dia zahir tadi, yang ramai berpendapat bahawa dia ini akan diislahkan, disempurnakan dalam satu malam. Di sini saya perlu menyebut secara agak panjang sikit atau detail sikit bahawa Imam Mahdi ini yang dimaksudkan dengan diislahkan dalam satu malam tu ialah kerana jamaah dia ini, persiapan yang nak dibuat, tenteranya, segala macam role model, contoh-contoh untuk mentadbir negara itu, semuanya telah diselesaikan oleh Fatah At-Tamimi. Maka bila dia zahir daripada alam ghaib, Imam Mahdi ni dia ghaib. Mula-mula dilahirkan macam biasa, mula-mula dia tak ghaib lah. Dia belajar, dia beramal. Lepas tu nampak orang Yahudi tahu karamah dia, kehebatan dia, keajaiban dia, kedahsyatan dia. Hanya mereka ni nak bunuh, Yahudi ni nak bunuh Imam Mahdi ni. Maka dengan izin dan kuasa Allah dia pun ghaib. Tapi kita punya usia ni bukan usia Syiah. Yang Syiah punya dia ghaib juga. Yang orang nak tuduh itu hal dia, dia nak tuduh, tapi kita bukan ikut usia Syiah. Jadi bila dia zahir, diislahkan dalam satu malam, bila dia di alam ghaib, contohnya diangkatkan ke langit, di alam ghaib, tentulah dia telah bertaubat, tentulah telah dia sempurna akhlaknya, taubatnya. Takkanlah bila dia turun ke bumi baru disempurnakan. Ambil perhatian, tuan-tuan. Tak, saya ulangi balik. Takkanlah setelah dia turun ke bumi ni baru nak disempurnakan dalam masa yang singkat, terus boleh memimpin. Jadi kalau begitu, kita bandingkanlah dengan Nabi SAW memperjuangkan Islam dalam tempoh 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, kemudian dilantik menjadi Nabi umur 40 tahun, campur lagi 13 tahun, 53 tahun baru memimpin daulah Islamiah. Jadi Imam Mahdi lagi dahsyat. Dalam masa sehari semalamnya terus disempurnakan jadi pemimpin macam tu. Itulah kesilapan kita, tuan-tuan. Dia adalah
manusia yang paling bertakwa, nombor satu, paling alim, arif billah, ketua wali, mestilah dia orang berilmu. Dia adalah mujtahid, dia adalah mujadid, mestilah orang yang berilmu. Takkanlah dia orang jadi orang biasa. Tapi kalau nak kata dia baru-baru lahir, jadah macam kita lah, kita kata sekolah rendah mendengar, boleh jadilah itu orang biasa mula-mula. Lepas tu dia belajar. Dia bukan sampai tua dia orang biasa berada semula satu malam. Silap faham tu. Silap faham. Jadi yang wasi saya ni yang kita faham daripada Fatah At-Tamimi, Wazir Al-Mahdi. Daripada Wazir Al-Mahdi kita dapat faham bahawa Imam Mahdi ni orang yang sempurna imannya. Walaupun dia bukan Nabi, memanglah dia tidak maksum. Tetapi dia apabila dia raib semuanya macam dia, raib ni maknanya dia dah sediakan dengan semua amal keimanan takwa. Jadi berkat daripada ketakwaan dia, keimanan dia tadi, maka kerja-kerja tu telah diselesaikan oleh orang kanan dia, wazir dia, iaitu Fatah At-Tamimi, yang juga bergelar Al-Mansur, Amir min Umara Shu'aib bin Saleh. Itu yang sebenarnya. Jadi salah kalau orang diislahkan dalam satu malam, bermakna dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Adakah hakikatnya begitu? Tentu tidak. Jadi berbalik kepada persoalan Imam Mahdi ni, jadi janganlah kita menjadi manusia yang prejudis terhadap Imam Mahdi. Kita kena buat persiapan nak sambut. Mak datang sambut, ayah datang sambut, kawan kita nak datang rumah kita sambut, buat persiapan. Imam Mahdi ni manusia yang hebat, ahli syurga, nak turun ke bumi ni. Kita tak sambut, buat tak tahu je. Bahkan ada yang berpendapat nanti bila Imam Mahdi ni lalu depan rumah kita, kita biar je. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Imam Mahdi datang biar je. Sebab apa? Sebab katanya Imam Mahdi ni datangnya masa zaman Nabi Isa dan juga Dajjal. Salah faham tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Memanglah Imam Mahdi ni hidupnya sampai zaman Nabi Isa. Hidupnya sampai zaman Dajjal. Bukan bermakna Nabi Isa dah lahir turun ke bumi, apabila Dajjal datang baru dia turun. Imam Mahdi ni akan ada di pertengahan kurun. Sekarang ni 1442 Hijrah, inilah pertengahan kurun. Tapi bukan makna ni itu makna tahun ini. Sebab dia ada tahun-tahun dia. Satu kurun 100 tahun bahagi 3. 33 1/3. Campur lagi 33 1/3. 66 2/3. Sekarang ni 144. Jadi kalau 1466 2/3 tu sampai situ, dia punya penghujungnya. Itulah tempoh zahirnya Imam Mahdi pertengahan kurun. Ada hadis yang menyebutkan dia perintah 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 40 tahun pun ada. Ini bermakna dia panjang umur. Sampailah zaman Nabi Isa, macam yang mana dia disuruh Nabi Isa jadi imam, tapi Nabi Isa minta dia yang jadi imam. Bukan dia datang zaman Nabi Isa. Takkan kalau dia zaman Nabi Isa dia baru datang, buat apa dia yang memimpinnya? Baik suruh Nabi Isa tu. Nabi Isa lagi dahsyat, dia dah Nabi. Ini kita kena faham. Jadi dia punya kronologi ceritanya ini diberitahu oleh seorang yang bertakwa, tak mujadid juga, iaitu Fatah At-Tamimi yang menceritakan ini. Mulanya apabila keadaan makin gawat, makin teruk, makin gawat, maka pihak pemerintah akan menyerahkan kuasa negara. Kalau tidak, negara dalam bahaya. Diserahkan kepada Fatah At-Tamimi. Fatah At-Tamimi tak nak kuasa, akhirnya terpaksa dia terima. Selepas 2 tahun atau 1,5 tahun dia merintah, baru diberi kepada Imamul Mahdi. Jadi Fatah At-Tamimi dia dapat kuasa satu negara. Tapi Imamul Mahdi dia punya level lagi tinggi, dia tawan seluruh dunia, seluruh negara. Nabi Isa lagi dahsyat, dia mengislamkan semua individu sebelum kiamat.
Jadi sekali lagi saya ulangi, Imam Mahdi datang lebih awal. Kalau orang cakap, engkau siapa? Ada ulama-ulama lain mengatakan dia datang zaman Nabi Isa. Itu pendapat dia, ijtihad dia. Habis saya bukan pendapat saya. Saya bersandar kepada pandangan iaitu Fatah Mujaddid. Sebab itu dulu selalu juga saya katakan bahawa Mujaddid ini dia mempunyai kefahaman ilmu berkaitan dengan Imam Mahdi. Dialah orang yang paling faham. Sebab dia wazir orang kanan. Bahkan wirid, tarikat dia, zikir dia bersambung di hujungnya dengan Al-Mahdi. Maknanya dia kenal Imamul Mahdi. Dia tahu, dia diberi ilham. Bagi orang-orang yang kononnya bermazhab Syafi'i, kononnya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak yakin dah dengan dengan mimpi, dengan yakaza, dengan karamah, dengan ilham. Jadi orang-orang macam ni mereka akan tolak. Tapi inilah senjata orang mukmin di akhir zaman, iaitu boleh yakin mereka ni menerima ilham. Dia orang baik menerima ilham. Menerima ilham maknanya dia faham apa maksud kehendak hadis tersebut. Jadi walaupun ulama dulu, kalau ulama sekarang, dia mujaddid. Mujaddid ni orang yang benda dibawa tu benda baru. Bila benda baru, jadi orang lama, ulama lama tak tahulah. Dia yang mana-mana tahu. Ambil perhatian ni. Mujaddid tu dia bawa benda baru. Bila dia bawa benda baru, perkara baru, walaupun atas nama ulama, dia tak tahu. Yang diberitahu hanyalah Mujaddid itu. Setelah dia dakwah, setelah dia bagi tahu, barulah ramai orang tahu. Jadi menyentuh persoalan Imam Mahdi ni lagi, marilah kita sama-sama, saya nasihatkan tidak menjadi manusia yang selalu prejudis terhadap Imam Mahdi. Kerana mentang-mentanglah orang dakwa Imam Mahdi mengamuk sana bunuh sini, ini semua kes Imam Mahdi punya pasal. Bukan. Ini kes tak faham Islam, ini kes mazmumah, ini kes iman lemah, ini kes tak ada iman. Yang tu je bunuh orang tu. Imam Mahdi ni watak dia, orangnya bagus, baik, bertakwa. Jadi janganlah kita buruk sangka, salah tafsir. Bila sebut Imam Mahdi, nak kata sesat selalu. Jadi kita ni bukan boleh mudah-mudah kata orang sesat. Bila kita kata dia sesat, dia tak sesat, kita yang sesat. Bila kita kata orang tu munafik, dia tidak munafik, kita yang munafik. Bila kita kata orang tu jahat, dia tak jahat, kita yang jahat. Lagi dahsyat ada tuan-tuan, bila kita kata orang tu kafir, orang tu tak kafir, kita yang na'udzubillah akan jadi kafir. Jadi kita menilai ajaran itu, kefahaman itu by cases, ikut kes. Jadi kita tanya orang tu, telefon dia, panggil dia, bincang dengan dia, barulah adil. Sekarang mereka nak tanya kita 10 soalan, kita pun nak tanya dia 10 soalan, barulah adil. Kita cakap sejam, mereka cakap sejam, barulah adil. Ini kita diminta jawab, nak tanya tak boleh. Mana adil macam tu? Islam tu agama yang adil. Jadi tak bolehlah kita jam itu conclusion. Bukan semua pengetahuan yang ada pada kita mesti benar. Bukan. Bukan atas nama master, degree, PhD mesti benar. Tak mesti. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu janganlah kita rasa diri kita ini hebat sangat. Bila orang cakap Imam Mahdi, kita senyum, senyum sinis namanya, senyum perli. Macamlah orang yang bercakap tentang Imam Mahdi ini bodoh sangat, berkhayal. Kemudian daripada itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau ditanya orang, maukah kita masuk neraka dulu sebelum dimasukkan, untuk diberikan syafaat lalu dimasukkan ke syurga? Kalau saya tanya, kalau orang tanya kita, nak tak kita ni masuk neraka dulu sebelum dimasukkan ke syurga? Tentulah kita jawab tak nak. Tak nak lah, kalau boleh nak masuk syurga terus lah. Kenapa nak masuk neraka dulu pula?
Saya jawab, bukankah kita ini manusia yang lemah, hina dina, banyak dosa. Sebab tu masuk neraka walaupun atas nama Islam. Islam yang berdosa, Islam yang fasik, masuk neraka lah dulu. Tetapi ada peluang di zaman kita ini, bila kita mendapatkan kebenaran, bila kita bersama dengan jemaah kebenaran, bila kita bersama dengan Imam Mahdi, kita perlu jiwa besar. Jangan kata, mengarut dah lagi 40 tahun, lagi 100 tahun. Itu kita main tembak je. Jadi jawapannya, yang soal tadi, neraka tadi tuan-tuan, auzubillah. Misal katalah, saya misalkan kita ada banyak duit, lebih daripada 20 trilion. Oh, duit kita banyak gila lah. 20 trilion, hutang negara pun tak sebanyak itu. Duit kita lagi banyak. Katalah kita banyak duit sebanyak itulah 20 trilion. Kan? Jadi kalau kena bayar 20 trilion, kita takkan masuk neraka. Kita bayar ke tak bayar? Saya rasa kita semua setuju bayarlah. Ini menunjukkan, membuktikan bahawa persoalan neraka itu besar. Duduklah sehari pun, macam selama-lamanya azabnya, deritanya, panahnya sangat dahsyat. Kita sanggup bayar 20 trilion untuk kita tak masuk api neraka. Tak ada orang kata, aku tak nak bayar, aku ini tak ada pasal nak bayar. Tak ada cakap gitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah sampai kepada penghujung. Bertemu dengan Imam Mahdi ini artinya bertemu dengan orang yang akan dimasukkan ke syurga bila hisab. Suka tak? Sukalah. Seronok tak? Seronok. Tak sabar ke nak jumpa? Ya, tak sabar nak jumpa. Doa banyak-banyak. Wah, jadi berita Imam Mahdi ini bukan berita 10 wow, tapi berwow. Tak gitu. Bersama dengan Imam Mahdi ini akan dapat pengampunan dosa. Ya, ini nak cerita. Ini bukan nak cerita lebih-lebih. Inilah kuasa Allah. Bagi karamah. Dia ni ketua wali, ada karamah. Jadi kita cerita, ini bukan cerita kartun. Ini bukan cerita mengarut. Ini bukan cerita kartun. Memang Imam Mahdi ni dia adalah orang yang pandang tembus. Ada karamahnya. Tidak macam mana dia nak tawan seluruh dunia ni. Dia dengan tak seberapa tentera dia. Tentu ada sesuatu yang luar biasa pada diri dia ni. Jadi dengan kuasa Allah, bukan kuasa dia, Imam Mahdi tak ada kuasa. Dia boleh memproseskan anak murid dia, tentera-tentera, jadi baik yang amat dahsyat. Bila jadi baik yang luar biasa, maka ada karamah. Bagi golongan yang tertentu ni, mereka karamah pun tak percaya. Bila dengar ilham, senyum perli. Bila dengar karamah, senyum perli. Bila dengar yang kata mimpi yakaza, senyum perli. Tapi mereka tak ada pengalaman itu, tak ada, tak percaya pun, tak yakin pun. Main ilmu Islam, ilmu zahir sahaja. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa, dia boleh buat apa pun. Jadi bertemu dengan Imam Mahdi maknanya bertemu dengan Mujaddid yang terakhir sebelum kiamat. Dapat bertemu khalifah, bertemu pemimpin dunia number 1. Dapat bertemu orang yang nak bertemu dengan Nabi Isa. Subhanallah. Kita nak bertemu dengan Imam Mahdi, bertemu dengan orang yang paling baik di bumi ini sebelum kezahiran Nabi Isa AS. Jadi adakah persoalan Imam Mahdi ini cerita lama, kita pandang lekeh, benda remeh-temeh, tak usah ambil serius, nanti dunia ketinggalan? Tak ada tentu. Tak ada macam tu tuan. Jadi tajuk yang saya kongsikan pada malam ini bukanlah perkara kecil, bukanlah perkara remeh-temeh. Ia perkara besar, perkara serius. Kita kena perjuangkan. Mana kita kena ketahui, kaji hadis tu. Yang mana hadis sahih, cari ciri-ciri peribadi ini, cari jemaahnya mana. Ini yang kita faham. Kebanyakan orang faham, dia tak tahu diri jadi Imam Mahdi. Subhanallah. Nabi Muhammad pun tahu dia Nabi. Iyalah, boleh diterima lah kalau Imam Mahdi mula-mula dia tak tahu dia Imam Mahdi. Lepas tu lama-lama dah membesar, dah hebat, dia tahu je dia Imam Mahdi. Bukan makna dia Imam Mahdi dia tahap budak-budak, tahu dia Imam Mahdi, dia riak.
tahu Imam Mahdi dia takabur, tahu dia Imam Mahdi dia berlaku syirik. Dia adalah ketua wali, tahulah dia jaga hati dia dengan izin Allah. Jadi rupanya kita tahu Imam Mahdi secara rambang ya. Kita pandang orang ni bodoh-bodoh belaka, mundur ke belakang. Dan akhirnya tuan-tuan, dalam kuliah ni saya menyeru diri saya dan semua saudara-saudari, marilah kita sama-sama berusaha sebelum terlambat, sebelum menyesal. Baiki diri, usahakan amal, tingkatkan amal, berlaku ikhlas. Kepada sesiapa yang sebelum-sebelum ini yang pernah, subhanallah, yang pernah mengata saya, buruk sangka terhadap saya, menghina, mengumpat saya, perli saya, marah ke saya, dan macam-macam lagi lah, maka ketahuilah saya telah maafkan tuan-tuan. Saya juga mengambil kesempatan di sini memohonkan maafan kepada tuan-tuan. Minta maaf kepada tuan-tuan semua apa salah saya, ujung rambut, ujung kaki, semua dosa-dosa saya, sengaja tak sengaja. Mudah-mudahan tuan-tuan juga ampunkan dosa saya. Mudah-mudahan kita insya-Allah akan selamat di akhirat. Kita akan sambung lagi siri Imam Mahdi ini. Mudah-mudahan bukan bila sebut cerita Imam Mahdi ini mesti penuh dengan dalil. Bila penuh dengan Al-Quran, penuh dengan dalil baru kita terima. Tak. Kalau kita bercakap fakta benar yang perlu dalil, kita bagilah dalil. Kalau kita tak boleh keluarkan dalil, tak apa. Yang penting cerita tu benar. Jadi katakan ilmu tu berbetulan dengan hakikat. Sekian, ampun maaf daripada saya yang lemah dan hina ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.